Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Selamat kembali ke pejabat untuk mereka yang bercuti sempena dengan public holiday. Thaipusam semalam sebenarnya, Hafizi. Dan pastinya kalau kita lihat ramai yang juga mengambil kesempatan menyambung cuti mereka weekend dan juga Isnin. Selasa semalam cuti panjang long weekend lah orang katakan, 4 hari long weekend. Jadi kalau kita lihat semula semalam bagi penganut agama Hindu mereka menyambut Thaipusam dan kita juga membawakan laporan di lokasi-lokasi utama terutamanya di Batu Cave. Dan sebenarnya ada cerita yang menarik di Batu Cave selain daripada sambutan Thaipusam itu. Mungkin Hakim nak kongsikan cerita menarik di sana, Hakim. Okey, sebenarnya saya baru nak buka ceritanya, Hafizi, tapi tak apa, Hafizi tai chi kat saya. Cerita je macam ni. Kalau anda semua pernah pergi mengunjungi lihat kuil nak sambut Thaipusam ni, biasanya kat depan kuil tu memang sesak, jam sikit, tapi dia macam-macam lah kemeriahannya berlaku. Ini ceritanya apabila pengunjung-pengunjung kuil ini membantu seorang wanita yang bersalin dalam kereta sebenarnya. Ini cerita yang disampaikan oleh seorang wartawan, LK Savaraja. Wartawan ni kita panggil dia Raj je sebenarnya, LK Raj. Dia wartawan meja jenayah, bukan wartawan jenayah, wartawan meja jenayah. Okey, cerita dia macam ni. Wanita ni dia lahirkan bayi perempuan dalam sebuah kereta 4x4 ni lah, pacuan 4 roda ni dekat kuil Sri Subramania Swami Batu Cave ni pagi semalam. Jadi apabila dia wartawan ni LK Raj ni dia pergi semayang dekat kuil tu, dia dengar ada seorang kakak tu kata minta tolong lah dekat luar kuil. Jadi dia pun pergi berlari pergi kereta tu. Tengok-tengok kat kereta tu ada orang nak bersalin. Jadi pengunjung ataupun pengunjung-pengunjung wanita di situ keluarkan vesti mereka ni, tu kain tu, vesti tu. Dia tutup pintu kereta dan wanita itu selamat melahirkan bayi perempuan sekitar jam 7.24 pagi. Dan dimaklumkan ambulans juga datang. Selepas bayi itu lahir baru ambulans datang. Ngam-ngam sampai. Jadi ini salah satu kemeriahan bagaimana masyarakat kita ni boleh bersama-sama membantu. Ini satu yang sangat unik dan menarik sebenarnya, lahir dalam kereta depan kuil pada hari Thaipusam. Kisah ni dikongsikan oleh wartawan LK Raj di laman Facebook beliau. Dan saya rasa video-videonya pun ada sudah tular di media sosial. Cuma alhamdulillah lah tak nampak video-video yang mungkin mengaibkan sebab dia tutup sikit, ada kawasan-kawasan di luar begini. Ni mungkin satu pengalaman yang berbeza lah untuk ibu ini melahirkan anak dalam kereta, Hafizi. Bagi saya yang paling menariknya adalah wanita berkenaan adalah seorang wanita Melayu, dan yang menolongnya ni pula adalah kebanyakan daripada mereka masyarakat India. Ini satu perkara yang saya berbangga sebenarnya. Ini merupakan isu kemanusiaan, ramai-ramai membantu, tidak mengira warna kulit, tidak mengira bangsa dan agama. Mereka saling membantu untuk menyelamatkan nyawa wanita itu dan juga bayi itu yang bersalin dalam kereta itu. Itu satu perincian yang amat menarik sekali daripada seorang wartawan yang kami bawakan ini. Itu cerita yang boleh dibanggakan, Hafizi. Betul. Ini cerita yang langsung tak boleh bangga. Kita bukan saja tak boleh bangga, tapi kita kena kutuk. Kutuk keji sekeras-kerasnya. Ini apabila polis di Kelantan ada tahan seorang doktor, lepas tu dengan 3 lagi individu untuk bantu siasatan berkenaan dengan kes pengeluaran kad vaksinasi palsu. Apa ceritanya, Hafizi? Ini berlaku di Kelantan pula. Jika sebelum ini di Terengganu dan kali ini di Kelantan pula, di mana polis dilaporkan telah pun menahan seorang doktor di sebuah klinik swasta di Kota Baru dan 3 individu bagi membantu siasatan berkaitan dengan penipuan pengeluaran kad vaksinasi COVID-19 palsu. Kita mendapatkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Mahmad berkata, doktor lelaki berusia lingkungan 60-an itu juga merupakan pemilik klinik ditahan 2 hari lalu. Manakala 3 individu yang merupakan penerima vaksin pula telah pun ditahan pada Ahad selepas hasil serbuan di klinik berkenaan, dan keempat-empat mereka ini telah pun dibebas dan dijamin polis. Namun siasatan lanjut mengenai kes itu masih diteruskan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Dan ini sedikit lagi penjelasan di mana pihak polis telah pun membuat serbuan di klinik tersebut dilakukan selepas pihaknya telah pun menerima satu laporan berkaitan pengeluaran kad vaksinasi disyaki palsu.
Dan berdasarkan laporan tersebut, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK telah menerima 4 aduan daripada sumber berbeza mengenai pengeluaran kad vaksinasi palsu oleh klinik berkenaan antara 1 Oktober lepas dan 11 Januari lepas, dan katanya hasil semakan tersebut mendapati 4 individu yang dikatakan menerima vaksin di klinik itu tiada rekod vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Boleh saya katakan semakin hari semakin banyak sebenarnya pembongkaran kes mengenai pemberian sijil vaksinasi palsu ini, dan saya pasti kalau apabila doktor ini disyaki ataupun didakwa memberikan sijil vaksinasi palsu ini, pastinya ada isu integriti di situ, isu dari segi penipuan dan isu integriti dari sudut ada melibatkan kewangan. Mungkin disogok duit, tak nak menerima vaksin tapi disogok duit, dapat kad vaksin palsu. Itu masih lagi disiasat oleh pihak polis, dan pasti yang kita perlu kekang dan juga kita perlu bongkarkan lagi lebih banyak isu-isu ini, kerana tak adalah kita dah ambil vaksin tapi orang yang tak ambil vaksin ini mereka dapat sijil vaksinasi palsu. Dan akhirnya mereka boleh menerima kemudahan-kemudahan yang sama seperti orang yang telah pun divaksin ini. Dan 4 individu ini dibebaskan dengan jamin polis. Bukan maksudnya tidak bersalah, tapi boleh bebaskan dengan jaminan polis dan mudah untuk polis untuk cari kembali. Sebab dia lebih membimbangkan sebenarnya apabila semalam ataupun kemarin sebenarnya di Gombak juga polis tahan serbuan. Ada 7 orang ditangkap. Dia bukannya bagi sijil palsu, sijil itu betul. Cuma cara dia mendapatkan sijil itu salah. Bagaimana caranya? Dia panggil orang datang vaksin, pura-pura konon-kononnya dah cocok vaksin. Tapi vaksin itu dibuang dan dia tandakan saja di kad vaksinasi itu yang dikemas kini di aplikasi MySejahtera, konon-kononnya dah vaksin. Vaksin itu dibuang dan mereka ini mengenakan bayarannya berbeza-beza. Dan sekarang ini sebenarnya, kalau kita lihat sebenarnya ada 4 negeri sebenarnya, Hafizi. 4 negeri ini tengah panas. Kalau kita naikkan sikit, Hafizi, prompternya, kita lihat 4 negeri ini sebenarnya dalam radar pihak polis apabila mereka menerima laporan berhubung dengan penjualan sijil vaksinasi palsu. Okey, 4 negeri ini di mana? Satu di Selangor, di Terengganu, Johor dan Kelantan. First, di Terengganu tu kita dah lihat doktor berusia 50-an sudah ditahan, disambung reman dah lebih seminggu. Kemudian yang tadi Hafizi bawakan di Kelantan, kemudian di Selangor kemarin, ni di Johor ni kita tengah tunggu ni klinik mana pula. Jadi cuma sekarang ni polis sedang siasat lah, dan kata timbalan Ketua Polis Datuk Razarudin Hussein, kegiatan itu katanya masih lagi terkawal dan sentiasa dipantau pihaknya dari semasa ke semasa, dan PDRM juga akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam hal ini, dan maklumat mengenai kegiatan jual sijil vaksin palsu ini akan turut dikongsi bersama. Dan seperti yang Hafizi sebutkan tadi, ia memang satu perkara yang sangat keji sebenarnya, sebab kalau kita lihat perkara ini juga turut didesak oleh MMA. MMA ini adalah Medical Malaysian Association, Pertubuhan Kesihatan Malaysia, yang mahukan agar hukuman paling berat dikenakan terhadap pengamal perubatan ini yang menjual sijil palsu ataupun mereka yang terlibat dalam pemberian vaksin secara tidak telus ini, kerana ini merupakan kesalahan yang sangat serius yang boleh membahayakan nyawa orang lain. Lagi-lagi kalau kita lihat di Gombak tu, klinik itu dah keluarkan lebih 5,000 sijil vaksinasi. Tak tahulah daripada 5,000 tu berapa ramai sebenarnya yang betul-betul ambil vaksin ataupun tidak ambil vaksin. Sebab siasatan polis kata dekat klinik kat Gombak tu memang dia target untuk golongan anti vaksin. Dia memang target golongan anti vaksin. Jadi golongan anti vaksin semua pergi dekat situ. Tapi tak tahulah 5,000 tu mungkin 5,000 semuanya tak divaksin ataupun vaksin olok-olok tipu-tipu je. Tapi kata MMA sebenarnya tindakan pengamal perubatan itu mencalakan nama baik dan reputasi profesion perubatan. Jadi kalau nak ikutkan sebenarnya mereka ni boleh ditarik lesennya. Satu, lesen pendaftaran pengamal perubatan tu boleh ditarik, dibatalkan Majlis Perubatan Malaysia. Lepas tu MMA juga desak sebenarnya unit penguasaan kemudahan swasta di KKM itu untuk bertindak lebih tegas. Tutup premis dakwa mereka yang terlibat di mahkamah itu, Hafizi, sebab ini sangat bahayalah. Dan kepada anda juga yang kalau ada maklumat, tahu cerita ataupun dengar kawan-kawan yang memang tak nak ambil vaksin,
yang terang-terang tak nak ambil vaksin, membangkang tak nak ambil vaksin, tiba-tiba tengok dia berstatus vaksinasi lengkap. Itu kena jaga-jaga. Itu kena jaga-jaga. Boleh buat laporan ke secretary@mma.org.my ataupun boleh terus ke Balai Berhampiran, Hafizi. Jalankan tanggungjawab anda. Kalau nampak je ahli keluarga, sepupu-sepupu ke, makcik-makcik tak ambil vaksin tapi mereka menunjukkan mereka ada sijil vaksin, ini tanggungjawab anda. Ini tanggungjawab anda untuk melaporkan kepada polis dan juga kepada MMA apa yang telah pun dilaporkan ni, dan bagi pengusaha dan juga bagi doktor-doktor yang ada klinik sendiri yang telah pun bekalkan vaksin dan dijadikan sebagai PPV ini, lakukanlah tanggungjawab anda kerana perkara ini boleh dikatakan sebagai membelot jugalah. Orang tak divaksin tapi diberi sijil vaksin dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik ini, satu perkara yang perlu dipandang serius. Dan Hakim, semalam juga sebenarnya ada satu lagi perkabaran, satu lagi berita yang mungkin menggemparkan, mungkin ada kekeliruan sedikit. Tapi saya nak membacakan dulu kenyataan daripada Suruhanjaya Security. Ini adalah berkenaan dengan isu skandal yang membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana katanya tular sebelum ini adalah mengenai dakwaan beliau memiliki saham ataupun jumlah saham yang melampau. Dan akhirnya Suruhanjaya Security sebelum ini telah pun menyatakan akan menjalankan siasatan, dan ini antara respon daripada Suruhanjaya Security yang mengatakan Suruhanjaya Security tidak dapat menentukan secara muktamad sama ada berlaku pelanggaran undang-undang di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security berhubung isu pemilikan saham Tan Sri Azam Baki, dan katanya Suruhanjaya Security telah pun menamatkan inkuiri dan berdasarkan keterangan yang dikumpul, pihak SC tidak dapat membuat penemuan secara konklusif bahawa pelanggaran di bawah seksyen berkenaan. Dan katanya juga peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security atau Akta SICDA 1991 menetapkan bahawa suatu akaun dagangan mesti dibuka atas nama pemilik beneficial atau penama yang diberi kuasa, dan walau bagaimanapun bagi SC tidak memperincikan sama ada langkah susulan akan diambil berikutan siasatan tersebut gagal menghasilkan keputusan yang muktamad. Kata SC, ini masih lagi belum keputusan muktamad. Tapi apa yang dikatakan oleh Tan Sri Azam Baki apa pula, Hakim? Ya, ini sebelum kita nak pergi kepada Tan Sri Azam Baki, ini satu yang unik sebenarnya, Fizi, untuk kita lihat. Sebab, kata SC mereka tak dapat nak conclude hasil siasatan tu sebab Datuk Tan Sri Azam Baki kata dia guna akaun beliau di SC itu, CDS itu dibuka oleh beliau dan digunakan oleh adiknya. Saya nak bawa kembali, ini mungkin kita nak ingatkan sejarah, kerana sejarah ni banyak mengajar kita, Hafizi. Pada 2011, seorang wanita ni dia pernah di-compound RM25,000 kerana membenarkan orang lain menggunakan akaun CDS-nya di Arab Malaysian Security Sdn Bhd. Sekarang ni dikenal sebagai M Investment Bank, dan di-compound. Ini dia di-compound pada 2011, tapi kesalahan itu dipercayai dilakukan antara pada tahun 2007. Jadi kena compound. Sekarang saya nak relate balik. Azam Baki kata adik dia yang guna akaun dia. Kes 2011, wanita ni di-compound kerana benarkan orang lain guna akaun dia. Tapi SC kata tak jumpa tak jumpa sebarang, dia tak dapat tentukan lah sekiranya Tan Sri Azam Baki ni langgar undang-undang. Wallahu a'lam. Malaysia ni memang sebuah negara yang kita laungkan Malaysia boleh. Dan kalau kita lihat juga apa reaksi Azam Baki. Sekarang baru masuk Azam Baki, Hafizi. Azam Baki menyatakan beliau bersyukur dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Suruhanjaya Security itu, dan beliau juga menyatakan siasatan itu telah dimuktamadkan, dan SC juga telah menutup fail inkuari tersebut, dan kata beliau akan terus meneruskan amanah dan tanggungjawab sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk bantras rasuah di negara ini tanpa kira darjat ataupun pangkat. Mungkin ini satu kenyataan yang melegakan Tan Sri Azam Baki apabila SC beliau mentafsirkan bahawa Suruhanjaya Security telah clearkan beliau dan menutup fail inkuari
berhubung dengan dakwaan penggunaan akaun DCS beliau oleh adiknya itu. Tapi apa pun kenyataan ataupun apa yang berlaku kenyataan daripada Suruhanjaya Security dan juga bos SPRM ini belum lagi mampu menenangkan semua pihak. Kerana kalau kita lihat sebenarnya ada pihak yang sudah rancang nak mengadakan perhimpunan untuk Tan Sri Azam Baki ini segera disiasat. Hafizi. Dan di mana ia melalui penubuhan satu jawatankuasa bertindak tangkap Azam Baki. Nama jawatankuasa ni agak unik sikit. Di mana ia disertai ataupun disokong oleh 8 parti politik, begitu juga dengan 17 kumpulan masyarakat. Dan katanya mereka akan menganjurkan satu himpunan aman pada Sabtu ini di hadapan Sogo pada pukul 11 pagi. Tetapi ini antara desakan-desakan daripada mereka. Pertama adalah mereka meminta supaya Tan Sri Azam Baki ditangkap serta-merta oleh agensi penguatkuasa. Itu desakan mereka yang pertama. Kedua adalah mereka juga meminta dan juga mendesak agar proses undang-undang ke atas Azam Baki dimulakan atau bermula dengan segera. Serta menggesa rombakan di dalam SPRM itu dibuat dan seterusnya SPRM ini diletakkan di bawah Parlimen. Kita dah bercakap tadi, jawatankuasa ini telah pun disokong oleh 17 kumpulan masyarakat sivil, begitu juga dengan 8 ahli politik. Dan kalau kita nak lihat juga perinciannya di mana telah pun menyatakan mereka akan membuat perhimpunan aman secara aman dengan menyatakan tuntutan rakyat supaya ditunaikan oleh kerajaan persekutuan kerana ini merupakan kepentingan rakyat dan juga negara. Dan kalau kita lihat juga antara parti-parti politik yang menyokong dalam jawatankuasa ini adalah termasuk Parti Keadilan, DAP, Amanah Pejuang, Parti Sosialis, begitu juga dengan Muda. Dan antara 17 kumpulan masyarakat sivil yang terlibat juga adalah Suaram, Bersih, PKPIM iaitu Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Ini antara yang diperincikan semalam, Hakim. Baik, itu laporannya. Cuma saya dapat rasa macam satu perkataan ni lah, Hafizi. Deja vu. Faham tak? Ya, deja vu. Deja vu. Nanti mereka berhimpun. Lepas tu polis keluar compound sebab tak dapat kebenaran. Lepas tu macam itulah. Malaysia boleh. Okey, kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi, dan kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Kita nak masuk isu politik sedikit. Kalau kita lihat pada Mei lalu, antara kerajaan persekutuan begitu juga dengan pembangkang, mereka telah pun menjalinkan satu kerjasama ataupun satu MOU transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan juga antara PH, dan ia bagi mengelakkan mungkin ada ketidakstabilan politik ataupun MOU ini ditujukan adalah untuk kita memastikan tiada pilihan raya yang akan berlangsung dalam masa terdekat dalam masa kita ni berdepan dengan COVID-19 dan juga isu ekonomi yang pada ketika ini mungkin dilihat ataupun mungkin tidak berapa baik. Cumanya kita nak membawa kepada isu ni di negeri Johor, dan di mana ini satu komitmen yang boleh juga dipuji oleh pembangkang di negeri Johor, yang mereka ini menawarkan komitmen kestabilan sama seperti apa yang dilakukan di kerajaan pusat, tapi di Johor juga pembangkang menawarkan komitmen kestabilan untuk menolak PRN berlangsung pada ketika ini. Dan penjelasannya di mana pembangkang Johor menolak pilihan raya negeri diadakan sebaliknya menawarkan komitmen kestabilan bagi memastikan kerajaan negeri dapat memberi tumpuan terhadap kebajikan rakyat dan juga usaha untuk memulihkan ekonomi. Dan kenyataan ini telah pun dikeluarkan oleh Parti Amanah Negara, PKR, DAP dan juga Ikatan Demokratik Malaysia Muda, yang dikeluarkan mengatakan pelaksanaan PRN di negeri itu adalah satu tindakan yang tidak munasabah dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat serta negeri itu. Dan katanya juga anggaran kos sebanyak 150 juta ringgit akan diperuntukkan untuk membiayai PRN Johor, merupakan satu pembaziran yang sangat besar daripada kerajaan. Jadi mereka menawarkan komitmen untuk kestabilan. Pada masa ini, kita harus memastikan kepentingan rakyat itu melebihi daripada kepentingan agenda peribadi dan sebagainya untuk kita mengelakkan daripada PRN di peringkat negeri itu berlaku, Hakim. Ya. Ringkasnya, Fizi, ceritanya sekarang ni Johor ni
kerajaan negeri Johor mempunyai majoriti yang nipis sebenarnya. Berikutan kematian Adun Kempas, Datuk Allahyarham Datuk Osman Sapian. Okey, ceritanya sekarang ada 56 kerusi DUN. Sekarang ni 55 lah sebab kerusi Kempas kosong. Dan majoriti kerajaan negeri Johor PN hanya ada satu kerusi saja. Jadi PN Johor ni tak rasa selesa. Dan cadang nak buat PRN. Ini desas-desus ataupun spekulasi. Tapi PH Johor tolak sebenarnya PRN dan menawarkan komitmen kestabilan kerana konsep confident and supply itu sudah pun dilakukan di negeri Johor. Semua adun, pembangkang ataupun kerajaan dapat peruntukan yang sama. Tak macam di peringkat persekutuan. Kalau pembangkang dapat sikit ataupun terus tak ada, tapi di Johor mereka dah ada confident and supply. Konsep ini sudah terpakai di negeri Johor. Jadi pembangkang Johor kata kenapa nak buat PRN, tapi PN Johor kata sebab ada satu kerusi saja. Tapi satu kerusi pun tetap ada majoriti walaupun tipis, cumanya tidak dipersetujui oleh PH Johor. Itu ceritanya, Fizi, nak diringkaskan, jangan pusing-pusing. Okey. Okey, kita nak pergi terus ke laporan luar negara, Fizi. Yang ini laporan dia tak pusing-pusing, Fizi. Cerita pasal hamster. Cerita pasal hamster ni, Pusing-pusing juga. Hamster pun sebenarnya dijangkiti dengan COVID-19. Dan di mana kalau kita lihat ceritanya di mana pihak berkuasa Hong Kong akan melupuskan kira-kira 2,000 haiwan kecil. Bukan hamster saja, tetapi ada juga beberapa haiwan lain yang dikesan haiwan tersebut, virus COVID-19 dikesan pada haiwan terbabit dalam saringan yang dijalankan di bandaraya itu. Saya tak tahu macam mana diorang buat COVID test pada haiwan ni. Tapi langkah itu sebenarnya diambil susulan seorang pekerja di sebuah kedai haiwan peliharaan didapati positif varian Delta yang mendorong ujian dilakukan terhadap ratusan haiwan yang mana 11 sampel hamster menunjukkan keputusan yang positif juga. Tuannya ataupun ownernya dijangkiti COVID-19 dan apabila hamster ni diambil sampel, mereka juga ataupun ia juga menunjukkan positif. Jadi kita memetik juga daripada Agensi Jabatan Agriculture, Perikanan dan juga Konservasi Hong Kong berkata, penjualan haiwan-haiwan peliharaan seperti hamster dan mamalia kecil adalah tidak dibenarkan untuk sementara waktu. Dan di mana beberapa hamster yang diimport dari Belanda yang dijual di kedai yang sama turut disahkan positif COVID-19 ni. Cuma sekarang ni jadi persoalan, siapa yang jangkitkan dekat siapa? Sama ada pemilik kedai itu, kan pemilik kedai itu positif kan? Betul. Lepas tu bila periksa hamster pun yang tak tahu macam mana dia periksa hamster ni, ambil ujian swab ke PCR ke hamster ni pun positif juga. Tapi hamster tu diimport dari Belanda. Dijual di kedai tersebut. Jadi nak trace tu Nah, itulah pening juga tu. Tapi itulah dari mana asal usulnya COVID-19 ni pun tak tahu. Dia mengingatkan kita kembali terhadap laporan-laporan awal ketika 2019. Rasa lama sangat 2019 ni. Apabila ada yang kata daripada Kelawar, banyaklah ceritanya. Unik lah juga ceritanya. Cuma cakap pasal unik ni, Hafizi. Ni ada satu lagi laporan unik sebenarnya berkenaan dengan penemuan sotong kurita yang jarang ditemui di Australia ni. Okey. Nah, kalau tengok gambar ni, ada yang kata sotong ni, sotong warna macam pelangi. Okey, ini cerita di Queensland, di Australia sebenarnya, di Great Barrier Reef. Seorang ahli biologi marine jumpa sotong kurita pelangi yang jarang ditemui masa dia snorkeling dekat pulau Lady Elliot. Lepas tu, apabila dia periksa betul-betul, dia tengok rupanya spesies ini memang spesies yang jarang sangat ditemui, ataupun nama saintifiknya sebenarnya blanket octopus. Ini blanket octopus ni dia warna-warni dan jarang sangat ditemui. Nama ahli marine biology itu Jacinda. Jadi dia kongsikanlah gambar ini di Instagram milik beliau. Dan dia kata dalam masa sama, kalau kita buat kajian, kita lihat spesies ni kali terakhir dia jumpa bila, Hafizi? 21 tahun lepas di Ribbon Reef dekat dengan Cairns. Dia boleh membesar sehingga 2 meter. 2 meter salah satu saiz jantina terbesar dalam dunia marine ini. Kalau yang jantan pula dia sampai 2.4 meter silap. Dia besar sikit lah yang jantan tu. Kalau ikut data ataupun maklumat daripada Yayasan Great Barrier Reef, blanket octopus ini adalah spesies nomad yang berpindah ke lokasi berbeza setiap beberapa hari dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai suhu air. Haiwan ini adalah karnivor
dengan kebanyakan dietnya adalah ikan yang lebih kecil. Jadi kita sebenarnya kalau nak survive mungkin boleh jadi octopus, blanket octopus ni Hafizi. Betul. Sotong, pelangi, nomad, berpindah-pindah dan sesuaikan diri dengan makan ikan kecil. Ini yang dinamakan sebagai carnivore yang memakan daging. Kalau herbivore makan rumput. Makan tumbuhan sebenarnya. Kalau omnivore yang makan daging, kita ni omnivore. Makan daging dan juga makan tumbuh-tumbuhan. Betul tak, Hakim? Makan hati dengar Hafizi. Okey Hafizi, sebelum kita nak berakhir ni, kita nak sekilas pandang laporan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia ini. Hafizi mulakan dengan berita harian lah. Kita start dengan berita harian. Okey. Saya nak buka NST dululah. Kita pergi NST dululah. BH, iaitu di mana SC tidak temui bukti Azam Baki langgar Akta SICEDA. Ini telah pun kita perjelaskan sebentar tadi. Pastinya isu ini penuh di media-media sosial, begitu juga dengan laporan-laporan akhbar tempatan. Dan seterusnya, Sinar Harian melaporkan mengenai keadaan cuaca yang kian ekstrim. Kita lihat laporan muka hadapan akhbar Sinar Harian. Perubahan dalam komponen sistem iklim begitu ketara yang mempengaruhi kekerapan. Alamak, kenapa dia keluar macam itu? Tapi tidak mengapa. Kita terus ke NST. New Straits Times melaporkan mengenai jangkitan COVID-19. Not so fast. Berkenaan dengan COVID-19, berkenaan dengan cadangan ataupun ura-ura mengenai keperluan booster kedua. Maksudnya dah 4 dos lah. Tapi not so fast itu kata pakar perubatan. Dan yang terakhir sekali kita lihat The Star melaporkan mengenai apa yang kita paparkan awal tadi mengenai sijil vaksinasi yang dijual secara dalam Thailand. Baik, itu sedikit ringkas paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia dan juga apa yang terdapat di extraordinary.com. Saya kira itu saja. Awal ni pagi, saya Hakim Rahman. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.